Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas ibadah tahun 4 yang bertajuk Mari Bersuci. Bersama lagi dengan saya, Ustazah Huda. Okey, kita tengok hari ini objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menyebut pengertian najis, jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 114 dalam buku teks. Okey, kita tengok pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, senang je nak tahu. Benda kotor yang menyebabkan bila kita nak solat tak sah, bermakna benda tu najis. Seperti darah dan tahi. Okey, kita tengok jenis-jenis najis. Okey, yang pertama najis mukhaffafah. Kita sebut sebagai najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah. Kita sebut sebagai najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Kita sebut sebagai najis berat. Okey, apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Okay, senang je nak ingat najis mukhaffafah ada satu sahaja, iaitu bayi lelaki yang minum susu ibu dia sahaja. Bila kita ingat dia minum susu ibu dia sahaja, bermakna dia masih kecil. Okey, 2 tahun ke bawah. Okey, tengok pula najis mutawassithah. Okey, apa dia najis mutawassithah? Najis selain daripada najis mughallazah seperti air kencing, tahi dan darah. Okey, antara lain muntah, nanah, itu juga merupakan najis mutawassithah. Okey, kita tengok pula apakah najis mughallazah. Okey, najis berat ni tak boleh buat main-main. Okey, ada 2 sahaja najis mughallazah. Yang pertama anjing, yang kedua babi. Okey, senang nak ingat. Okey, tengok. Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Tapi kalau nak ingat, senang saja. Yang pertama anjing, yang kedua babi. Tak kira lah sama ada darah dia ke, air liur ke, air kencing ke, kulit ke, semua yang berkaitan dengan anjing dan babi dikira sebagai najis mughallazah. Tengok cara membersihkan najis mukhaffafah. Macam mana nak bersihkan najis mukhaffafah? Iaitu najis air kencing bayi lelaki yang hanya minum susu ibu dia saja. Macam mana cara nak bersihkan? Senang saja. Satu sahaja step dia, iaitu renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Macam mana nak buat? Renjiskan air. Okey, perasan tak? Kalau kata bayi baru lahir, terutamanya bayi lelaki lah. Kalau kata baru lahir, ibu-ibu dah ada sediakan 1 botol spray air. Itulah cara nak bersihkan najis mukhaffafah. Bila bayi tu terkencing, terkena lantai, spray, lap dengan kain. Okey, dah cukup. Itu cara bersihkan najis mukhaffafah. Okey, tengok cara membersihkan najis mutawassithah. Okey,
Dia ada 2 step. Step yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Contohlah kata kucing dia berak dekat pos kita. Okey, dekat tempat parking kereta tu. Pertama sekali, hilangkan najis. Maksudnya, ambil tahi tadi, buang. Okey, senang kan? Hilangkan najis. Yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada bau, warna dan rasa. Okey, dah buang dah tahi tadi tu. Lepas tu, basuh dengan air mutlak. Ambil air paip. Okey, basuh kat tempat tadi tu. Biasanya kita bubuh sabun supaya hilang bau. Macam mana cara nak hilangkan bau? Mesti kita bubuh sabun kan? Okey, basuh dengan air paip tu. Lepas tu kita bubuh sabun. Dah sampai berwangi dah. Baru kita berhenti basuh. Supaya tempat najis tadi tu dah tak ada bau, dah tak ada warna dan tak ada rasa. Apa maksud rasa? Bukan rasa dengan lidah, tapi rasa dengan kaki lah. Kalau kita pijak duk rasa macam lain lagi, rasa kesat-kesat lagi. Oh, ada lagi tahi ni. Ada lagi tahi ni. Okey, faham tak? Kalau darah kita pijak, kita rasa melekit kan? Sama juga dengan air kencing. Kalau kita basuh tak bersih, kita akan rasa tempat tu lain. Kadang-kadang tak bau dah. Tak ada warna. Tapi masih lagi rasa melekit. Itu maksudnya belum bersih. Okey, tengok cara membersihkan najis mughallazah. Okey, cara membersihkan najis mughallazah ada 3 step. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian dan tempat. Okey, contohlah kata. Yang pertama, contohlah kata anjing termasuk dekat pos kita. Lepas tu anjing terberak. Apa kita nak buat? Yang pertama, buang dulu najis dia. Okey, hilangkan najis. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Macam mana nak dapatkan air tanah tadi? Air yang bercampur dengan tanah. Okey, kita kacau-kacau air tadi ni. Kita basuh sekali dekat tempat yang ada tahi tadi tu. Yang kita dah buang dah tahi dia. Tapi masih ada bekas dia. Okey, basuh. Tonyohlah. Okey. Dan yang ketiga, basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Masa kita basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali ni lah, barulah kita bubuh sabun sampailah kita hilang bau, warna dan rasa. Okey, kita tengok pula contoh menjaga kesucian. Okey, contoh menjaga kesucian. Yang pertama, tayamum. Tayamum tu yang kita ambil wuduk dengan cara menyapukan debu tanah ke muka dan tangan tu. Itu kita menggantikan wuduk ketika ketiadaan air ataupun ketika kita sakit tak boleh kena air. Okey, itu tayamum. Yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib ni apabila seseorang yang dalam keadaan hadas besar, dia perlu mandi wajib. Contohnya seperti perempuan yang kedatangan haid. Okey, yang ketiga, wuduk. Apabila kita kentut, kita berak, kita kencing, bila kita nak solat, kita kena bersucilah, ambil wuduk. Dan yang keempat, beristinja dengan sempurna. Apa maksud istinja dengan sempurna? Bila kita kencing, bila kita berak, kita kena basuh sampai bersih. Apa maksud sempurna? Sempurna tu maksudnya kena basuh bersih-bersih. Contohnya seperti kita kencing, sebelum kita basuh, kita mesti istibrak ataupun berdehem sebanyak 3 kali. Okey. Kita tengok contoh menjaga kebersihan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan kemas. Yang ketiga, membersihkan kawasan sekolah. Dan yang keempat, memakai kasut. Yang ni tak payah huraian panjang-panjang. Semua orang pun dah faham. Okey.
Setakat itu dulu. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.